Okay, ayat pertama. Ayat pertama macam mana? Kita nak buat ayat ni. Nanti hari ni tolong nanti next time kita bagi gambar dia semua kena buat. Nak buat ayat mula kita letak nama orang, subjeknya. Nak letak nama dia ke, nak letak perempuan je ke, lepas tu dia sama dengan perbuatan. Okay, nak letak nama apa? Lepas tu perbuatan ni tengah buat apa? Bahasa pinggan bahasa Inggeris apa? Wash ke washes? Wash ke washes? Kenapa washes? Sebab? Masya Allah sebab banyak pinggan lah. Kenapa washes? Sebab? Kenapa washes bukan wash? Ramai-ramai ni surah tak tahu. Wash membasuh, washes pun membasuh. Kenapa washes? Salah. Wash membasuh, washes pun membasuh. Jawapannya betul washes. Dia tanya kenapa washes bukan wash. Kenapa washes? Siapa cakap tu? Kuat sikit. Aminah seorang kan? 1/2, 4, 6, 8, 10. 1/10 tu yang jawab. Sebab Aminah tu seorang apa buat tadi kena letak S. Teacher tak pernah ajar ke? Tu. Kau tak nampak? Tahu jawapannya? Tahu? Kenapa tak jawab? Takut salah? So, kalau salah, teacher ada rotan ke? Mana boleh sentuh-sentuh budak sekarang? Tak boleh rotan. Kau paling marah je boleh. So, jawapannya washes. Sebab apa Farid? Siapa jawapannya washes? Siapa yang seorang tu? Aminah washes. Okay, basuh apa? Basuh? Pinggan bahasa Inggeris apa? Basuh apa tu? Apa benda yang dibasuh tu? Pelik ke apa? Dibasuh pinggan ke? Nampak ada mangkuk je. Ada mangkuk tadi. Kalau mangkuk apa? Bowl. Tapi kalau pinggan mangkuk, sepatutnya kena banyak lah. So, Pak Air macam mana? Aminah washes dishes? The dishes. Kenapa letak the? Kenapa letak the? Kenapa tak letak payah? Kenapa letak payah je lah letak the rumah? Washes dishes. Apa kita? Dia tak ada maksudkan dalam bahasa lain. Tapi kita letak dia tu sebetul benda. Benda yang banyak. Benda, tempat, orang. Kita letak dia tu sebelum kata nama. Okay. Jangan salin dulu letak pensel tengok depan. Gambar kedua. Masih nama Aminah sebab orang yang sama. Aminah. Apa dia buat tu? Kena tahu dulu perbuatan dia apa baru boleh buat ayat. Dia buat apa? Lah habuk. Lah apa? Mengelak.
Mengelak. Simple verbs. Dah 6 dah ni. Dari root W. Ada 4 huruf. What? Apa apa? Ija? DUST. Betul tak ayat tu? Aminah wipe the dust. Tak betul saya bilang. Ha? Betul tak? Betul pula. Tadi kan tak betul. Betul tak ayat tu? Tak betul? Tak betul Zafi? Kenapa? Tak ya, itu dah betul tu. Aminah mengelak habuk. Boleh je nak tambah. Tapi sekarang ayat tu Aminah mengelak habuk. Betul tak ayat tu? Betul? Anak ni? Betul? Tak tahu. Betul Hadi? Tak tahu. Betul dapat? Ha? Nanti dalam hati kata saya tahu jawapan ni semua. Kita tak nak cakap je. Kita kat depan ni seorang-seorang lah. Sendiri tanya, sendiri jawab. Apa yang tak kena ayat tu? Kenapa faham ayat nombor 1? Mesti faham ayat nombor 2. Apa masalahnya? Kenapa bandingkan ayat nombor 1 dengan ayat nombor 2? Ha? Tambah S? Ya, kenapa? Very easy. Korang ni tak perasan ke? Bapak tak nampak ke? Kena tambah S lah sebab Aminah 1. Betul tak? Betul tak? Cakap lah. Gambar ketiga. Cakap betul pun susah. Suruh jawab pun bayar. Apa? Pasal apa? Baju apa? Eja? Okay, betul juga. Tapi kita tak nak ayat ni. Sebab washes kita dah guna dah dekat ayat nombor 1. Kita nak perbuatan lain. Dan daripada gambar tu dia basuh baju, apa lagi perbuatan lain? Sebab perbuatan membasuh kita dah guna dekat ayat pertama. Ha? Memasukkan baju ke dalam. Okey, panjang. Okey, memasukkan bahasa Inggeris. Memasukkan. Meletakkan. Meletakkan apa? Memasukkan baju ke dalam. Ke dalam sing siapa? Ke dalam. In di dalam. Ke dalam. Ha? Ke dalam. Yang kat rumah pun boleh respon juga. Tak perlu teacher panggil kat rumah. Kalau nak respon, respon. Ke dalam. Ha? On di atas. Ke apa ke? Ke. Saya hendak pergi ke sekolah. Ke apa? Ha? Tu. Dalam? Ke dalam? Into. Saya masuk. Bisa masuk sini siapa? Cakap kuat sikit. Kalau tahu cakap kuat sikit.
Eja. Hmm? Cik. Cik. Orang lain tolonglah dia. Kalau boleh tahu-tahu jawablah. A, T, H, I, N. Amina put the clothes into the washing machine. Betul ke ayat tu Afan? Betul Syakira? Betul Aira? Aira? Betul ke? Betul Farid? Betul kot. Haris, betul ke? Apa nak betul tak? Betul Wafi? Ayat nombor 3 tu. Siapa cakap tu? Tu cakap tambah S tadi. Alah ni. Tambah S kat mana? Kenapa tambah S dekat put tu Haris? Kenapa Haris? Tambah S kat put tu. Tahu kan? Haris tak tahu? Tak tahu ke kalau orang satu perbuatan kata tambah S? Tahu tak? Ha, salah kalau bagi alasan tak ingat. Belajar semua memang kena ingat. Ha, tak ingat, lupa. Macam mana tu? Ni malam ni bukan yang malam semalam, bukan malam minggu lepas lagi. Ada soalan? Untuk gambar pertama. Ada soalan? Salin 3 ayat tadi. Sekarang. Yang kat rumah salin. Kalau betul-betul dengar cara tadi, dah berapa dah ayat tu. Should be no problem. Siapa tak salin betul tiga-tiga, nanti gambar seterusnya berdiri sepanjang tu saja.
Tengok siapa yang tak dapat tu, tengok kawan sebelah ke, kawan depan ke, kawan belakang ke. Gambar kedua. Okay. So, gambar yang pertama tadi dia 3 gambar berbeza. So kita buat ayat untuk setiap gambar je. Gambar ni kita boleh terangkan peristiwa. Peristiwa tu kat mana ke, dia buat apa ke, bila ke. Siapa nak mula? Siapa nak bagi cadangan? Nanti next time kita bagi gambar je, semua kena buat. Dah ada 6 dah. Kira lah dah ada 1, 2, 3, 4 tak tuition ke, tuition yang teacher tak apa. Tapi sepatutnya dah belajar dah kat sekolah. Teacher nak polish je dia. So yang pertama nak terang apa? Dia? Kita nak bagi tahu family tu ada kat restoran. Mungkin boleh bagi tahu family tu family siapa. Ni macam Chinese kan. So katalah keluarga Mr. Ong. Keluarga Mr. Ong bahasa Inggeris? Keluarga Mr. Ong. Mr. Oh. Mr. Ong family macam ni. Salah. Salah juga. Tu lagi salah. Mr. Ong family. Apa yang tak kena tu? Mr. Ong maksudnya Mr. Ong's family macam tu. Mr. Ong's family is having dinner at a restaurant. Macam mana je restoran? Okay, Mr. Ong's family is having dinner. Is having itulah maksudnya sedang makan malam. Is having. Sedang. Ulang macam tadi tu, yang tadi kita buat washes, wipes, input, kan sedang. Membasuh, mengendap, meletakkan. Dia tak ada sedang. Tapi kalau dia is, ini tu dia sedang. Sedang makan malam. Ya, dia tak boleh is dinnering. Is having dinner at a restaurant. Boleh terus play ayat. Okay. So, our family is having dinner at a restaurant. Okay. Yang kedua. Kat gambar semua pun kita tengah makan kan. Kita susahlah nak explain setiap satu. Mungkin kita boleh cakap makanan apa yang diorang makan tu. Mereka makan ikan, telur dan sayur-sayuran. Macam itulah. Mereka makan. Nak buat makan ke sedang makan? Sedang makan. Kalau sedang makan tak? Is, they is.
Nak buat ayat mereka sedang makan. Sedang makan apa? Is having? Salah, salah. Dia is ni dah salah dah. Sepatutnya dia apa? They are makan. They are eat. Ke they are, jadi they are eating. Apa tadi? Fish. Nasi lah aku Rice, eat, fish, egg and vegetables. Contohlah. Ayat nombor 2. Ayat ketiga kita tulis ayat yang waiter tu. Waiter apa waiter? Pelayan. Yang ketiga kita nak buat ayat waiter tu. The waiter. How to spell waiter? W M E A I T E. Okay. Perbuatan ni tengah buat apa tu? Sedang apa? Sedang menghantar. Sedang menghantar apa tu? Air kan? Menghantar minuman. Atau menghidangkan minuman. Okay. Sedang ni apa? Is ke A kalau ada waiter? Kenapa is? Pada seorang is. Apa tadi? Okay, jangan buat is serving. Serving ni maksudnya menghidang. Okay, nak pergi gambar yang ketiga. Gambar ketiga ni ada banyak orang. Tadi kita bulatkan berapa gambar dia? 6. Okay, kita bagi masa untuk korang fikir. Kita sama-sama buat ayat. Okay. Orang pertama ni tengah buat apa? Tangan. Okay, 2. Masuk pinggan. Letak pinggan dalam besen. 3, buang sampah. 4. Dah makcik kantin tu kan. Nanti dah letak nama pun boleh. Dia apa tu, jual apa kan? Dia 5. Makan kan? 6. 6 ramai ni. Tengah buat apa tu? Cuba buat ayat tu. Saya bagi masa. Sekejap je lah. Ingat balik perbuatan dia bahasa Inggeris. Basuh apa, meletakkan apa, membuang apa.
Alia Jana. Alia Jana. Nak ayat nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello? Nak ayat mana? Tak dengar. Mic pun tak gerak. Cakap ke tidak? Tak dengar. Kau cakap kuat lagi kot. Fatihah nak ayat nombor berapa? Fatihah. Oh, Fatihah. Nak ayat nombor berapa, Fatihah? Tak dengar suara. Fatihah. Dengar suara teacher tak, Fatihah? Tapi teacher tak dengar suara awak. Mic dia gerak-gerak tapi tak dengar suara dia. Najah okey ke? Ya, teacher. Maknanya boleh lah kan? Tapi tak dengar suara Fatihah. Fatihah dengar Alia Jana, tak dengar suara Najah. Demam ke? Tak. Tak demam, baiklah. Nak ayat nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 1, okey. Aisyah washes. Kejap. Apa? Aisyah washes her hands. Okey, kita tambah sikit lah. Add the sing. Okey. Okey, dan yang lain. Maria. Maria boleh cakap ke? Tak boleh. Sakit gigi. Sakit mulut tadi. Azam. Oh, Azam. Dah. Relax. Okay dah, korang lah. Jom, nombor 2 apa? Siapa nak? Nombor 2. Nombor 2. Siapa nak nombor 2? Siapa nak? Hello. Lambat. Lambat, siap lambat lah. Tu nak masuk. Siapa nak nombor 2? Siapa nak? Siapa nak? Cepatlah. Nombor 2.
please. Siapa nak? Nak? Oh ya, siapa dulu angkat ni? Baik. Tapi nak nombor 2? Oh, boleh lah ya. Separuh lah, okey. Diskaun Haziq? Oops. The plates into the basin. Okay, Wafi nak 3? Belum dapat. Siapa nak 3? 3. Syakila, silakan. 3. Azman? Aiman. Put. Kita tukar throw lah sebab throw tu membuang. Orang tak ada letak sampah kan? Buang sampah. Terus the dirty paper into the dustbin. Dustbin lah tong sampahnya. Okay. Terus the dirty paper into the dustbin. Okay. Number 4, siapa nak 4? Makcik. Ni lah. Apa dia buat tadi? Jauh sini siapa? Penjual? Sell. SE? Ada S tak? Kenapa? Jual apa? Okay, makanan apa makanan? Food? Kat mana? D, kantin. D apa bahasa ni? D. In tak sesuai. Ada lagi sesuai daripada in. Huruf A, ada 2 huruf. At the ST. Okay, number 5. Apa nak? Hani? Apa dia buat tu? Makan. Makan apa? Nasi apa? Makan apa? Makan. Kerja? Kerja S tak? Kenapa? Hani eats nasi lemak. Tak nak nasi lemak, nasi goreng lah. Nasi goreng apa? Nasi goreng. Fried? Fried rice. How to spell fried? F-R? I-E-D. Rice? Okay, last one. Ramai tu. Buatlah pelajar-pelajar atau murid-murid. Apa bahasa Inggeris? The students. S. Ada sebab ramai. The students. Beratur apa? Bahasa Inggeris? Apa? Sebut dia macam huruf Q. Tapi dia banyak huruf. Q, U, E, U, E. Sebut dia macam mana? Q. Macam huruf Q. Tak payahlah Q, U, Q, U, Q, U, tak payah. Q. Tapi ejaannya memang Q, U, E, U, E. Q untuk membeli makanan. Untuk beli gitu. Contoh yang senang dah tahu gambar ni. Sebab dia ada banyak orang. Dia ada banyak koleksi gambar-gambar macam ni. Nak berapa? 10, 20. Macam-macam gambar cara ada dekat sungai, dekat pantai, dekat fun fair, dekat
Dekat library, dekat shopping mall macam-macam gambar ada. Nanti kita akan bagi setiap orang gambar yang berbeza Kalau seronok, tak boleh tiru kawan sebelah. Menarik idea tu. Susah buat ayat ni. Kena buat karangan lagi. Tapi kalau buat karangan tu kena syirik pula. Kena buat ayat dulu. Ayat pendek-pendek dulu. Tapi dah jenaz pun dah kena ayat panjang dah kan. Patutnya lah. Okey, cukup dulu untuk malam ni. Nampak Nampak kan? Okey. Tak senang sudah ni senang. Right. So kita nak ulang kaji dulu masa dan waktu. Okay. Masa darjah 4 dengan darjah 5 ada belajar 1 hari sama dengan berapa jam? 4 jam. Bukan 23 Kan?
Sebab ada mamak 23 jam. Oh, okay. Oh, okay. Okay. 1 minggu berapa hari? 7 tahun. Itu nama. Ya. Okey. So masa dan waktu kita ada tadi masa dan waktu. Dan tu sambung. Ni tak apalah, tak kisahlah sebab saya tak ajar bahasa Melayu. So, 1 hari 4 jam. Okay. So, dah 1 minggu 7 hari. Ini semua dah tahu ni. Okay. Lepas tu 1 jam berapa minit? 60 minit. Satu minit berapa saat? Berapa? 60 saat. 1 tahun berapa hari? 360 hari. 365 hari atau 300. Takkan seorang tu tak ingat? 66 hari. Kenapa? Kenapa jadi lebih sehari? Dan ni bila berlaku tahun lompat. Patutnya cikgu orang dah ajar ni. Dari 5 jam 4 kita orang. Tahun lompat ni maksudnya tahun lompat ni maksudnya bulan 2 ada 29 hari. Sekarang kalau tengok kalender biasanya bulan 2 ada 28 hari. Kalau ada 29 hari tahun tu bermaksud dia adalah tahun lompat. Macam mana kau nak tahu tu tahun lompat atau tidak? Contoh tahun 2020 bahagikan dengan 4. Okey. Kalau perasan tak ada baki kan? Bila bagi tak ada baki kan? Tak ada baki kan? Ada baki tak sebagi tu? Tak ada baki. Okey, maksudnya masa tahun 2020 ada tahun lompat. Bulan 2 ada 29 hari. Kita tahun 2022 kan? Maksudnya kalau kita nak jumpa lagi tahun lompat, tahun 2022. 2024. Siap 4 tahun. Maksudnya, siapa lahir pada 29 hari bulan 2, dia tambut hari jadi dia 4 tahun sekali. Bila bulan 2 ada 28 hari. Tahun lompat, bila ada tahun lompat, dalam kalender korang ada 29 hari bulan 2. Jadi, benda tu berlaku 4 tahun sekali. Jadi kalau dia lahir pada 29 bulan 2, dia kena sambut 4 tahun sekali lah. Baru umur dia berganjak 1 tahun. Macam mana? Kesian. Orang lain sambut birthday setahun sekali, dia sambut 4 tahun sekali. Ya. Okay, ada ke yang lahir 29 bulan 2 kat sini? Tak ada? Kalau boleh semua nak elak. Kalau tidak, tak sambut birthday. Okey, lepas tu kita ada
Satu dekad sama dengan berapa hari? 10 hari. Satu dekad. Malah satu dekad 10 hari pula. 10 tahun. Sorry. 10 tahun. Satu abad. 100 tahun. Okey, yang ni yang korang kena ingat dalam masa-masa. Bila benda yang berkaitan dengan masa. Okey, itu kita tengok soalan masa. Okey, raja di bawah menyukai sebuah jam digital. Siapa kat sini suka pakai jam yang tunjuk nombor? Saya tak, saya pakai jam ni tapi jam saya tak ada nombor. Dah pukul 9. Tak nampak tu. Tak nampak pendek umur. Tak, jam dia tulis nombor. Tu digital. Mesti semua pakai digital. Siapa pakai jam yang jarum? Tak ada seorang pakai jam jarum. Siapa pakai jam jarum tu terror lah. Kenapa? Sebab bila pakai jam jarum tu, kita boleh kira matematik. 5 minit, 10 minit, 20 minit. Nampak? Kalau jam digital kita tak boleh kira. Kalau ada soalan masa, kita tak boleh kira. Macam mana kira? Kalau jam jam yang jarum tu, kan dia kat jarum tu tulis 5, 10, 15, 20 tu minit. Senanglah nak kira. Kalau jam yang pakai tu, kau pakai tu, tak boleh kira. Nampak? Macam jam saya lagi hebat, nombor pun tak ada. Kena teka sini kau apa. Selalu anak saya tanya, macam mana baca? Itulah kena terror lah, tak tahu. Okay? Pasal memang daripada kecil tak pakai jam digital. Daripada kecil darjah 1 saya tak pakai jam digital. Saya dah pakai jam jarum. Tak tahu mak ayah saya tak bagi saya pakai jam digital. Tapi saya dah darjah 6 sebab jam saya tiap-tiap tahun hilang. Darjah 6 saya tak pakai jam dah. Sampai ke hari ni. Orang kalau kau nampak saya pakai jam tu pun sebab orang bagi. So kalau nak hadiahkan kat saya pun bagi jam lah. Tapi benda saya tak ada. Okay. So, macam mana nak baca jam tu? Pukul berapa tu? Okay, dia tak tulis. Kalau nak tulis dalam perkataan, korang boleh tulis satu. Tapi sekarang ni tulis kat sini macam ni. So, korang tulis jam 13 sifar 5. Okey, boleh korang boleh tulis pukul berapa tadi? 1:05. Boleh tulis 1:05? Tak boleh lah, salah lah. So korang kena tulis jawapan 1:05 minit. Okey. Kalau itu nampak? Okey, sebab tu saya tulis tadi jam 13 sifar 5. Okey. Ni kalau saya tengok jam tu yang kau cukup sebut tadi. Pukul 1:05. Okey. Pukul berapakah 1 jam 25 minit sebelum waktu yang ditunjukkan? Okey, kalau ada perkataan sebelum, maksudnya kita kena tolak. Okey, sebelum maksudnya kita kena tolak. Jadi
Belah sini jam. Belah sini minit. So, sini tulis 13, 0, 5, tolakkan dengan 1 jam 25 minit. Okey. Nampak aku? Kau nampak ke pasal tulis? Nampak kan? Nampak saya tutup lampu dia gelap terus. Okey, jadi kita tak boleh tolak kan? 05 dengan 25 tak boleh tolak. Jadi kita ambil 1 jam tinggal 12 jam, betul? Sini kita bawa berapa? Kalau kita ambil 1 jam, kita bawa berapa minit? Kita ambil 1 jam. Kita bawa ke tempat minit. Dia jadi berapa minit? 1 jam berapa minit? 1 jam berapa minit? 60 minit. Okey, tulis 60 dekat sini. So, tambah. 60 tambah 5 dapat 65. Baru tolak. Dah tambah tu baru tolak. 5 tolak 5 berapa? 0. 6 tolak 2? 4. 12 tolak 1? 11. Okey, sekarang pukul 11.40 pagi ke petang? Sebelas 40. Tadi kan 13. So 11.40 pagi. Masa bila kita kata di tengah hari? Pukul 12. Okey? Okey? Faham? Right. Encik latih berkursus di Kuala Lumpur selama 3 minggu 2 hari. Nyatakan tempoh encik latih berkursus dalam 3 hari. 3 minggu berapa hari? 3 minggu sama dengan berapa hari? 3 darab 1 minggu berapa hari? 7. 3 darab 7 berapa hari? 21 hari. 3 minggu 2 hari kan? Tambahkan dengan 2 hari, jadi berapa hari dia berkursus? 23 hari. Okey, selesai. Sepanjang encik latih berkursus, dia diberi cuti selama 4 hari. Cuti 4 hari. So, berapa hari yang sebenarnya dia berkursus? 23 nak tambah ke tolak? Tolak 4. Okey, kita ambil 2 tinggal 1. So 13 kan? 13 tolak 4 berapa? 19 hari. Bermaksud dia berkursus 19 hari je sebenarnya. Sebab 4 hari dia cuti. Macam mak ayah korang kerja lah. Ada hari yang dia cuti. Tapi ada juga yang kerja hari-hari. Ada. Yelah, kenapa kena mak ayah korang kerja hari-hari? Korang minta macam-macam. Lepas tu, matematik tak dapat A pun. Minta macam-macam. Matematik tak dapat A, minta iPhone. Kita matematik tak dapat A, minta handphone. Patut tak? Tu yang kat akhirat nanti Allah tanya. Itu minta apa kat ayah? Minta handphone. Matematik dapat apa? C. Neraka. Tak tahu kan? Dia tak tahu. Saya cakap dia tak tahu lah. Okey. Itu salah satu bentuk penderhakaan. Derhaka kita pada mak ayah kita. Salah satulah. Sebab sedulu tak minta apa-apa. Semua saya dapat. Sebab saya selalu dapat mat A. Tapi kalau masa belajar, kalau kena macam contoh, salah sikit, lambat dia baca sikit. Contoh, 12 darab 9. Satu tapan kan? Korang angguk je. Kalau saya kata salah, korang angguk je. 12 darab 9, 18. Tengok, saya terus jawab tadi. Saya terus jawab.
Kalau habis. Okay. Boleh kot kalau suruh mak ayah korang macam tu Okey. Tunjukkan waktu bagi dua buah negara pada tarikh dan hari yang sama. Malaysia. Pukul berapa tu? Pukul 1 apa tu? Pagi ke? 1 pagi 1 tengah hari. 1 tengah hari dalam sistem 24 jam 13. Kita tulis 13. Malam. Pukul 9 malam 9 malam. Kalau sistem 24 jam 21. Betul lah sekarang kalau kita malam, diorang dah pagi. Diorang dah pagi. Macam contoh dulu saya pergi Mekah. Kalau saya nak telefon orang kat Malaysia, saya kena telefon petang-petang. Sebab masa tu diorang dah baru pagi. Kalau saya telefon pagi, saya bangun tidur kat sana, pada telefon, tak ada orang jawab. Sebab semua tengah tidur. Sama juga saya ada pergi Thailand. Saya pakai jam pukul ada peristiwa lah sebab saya tidur dekat hotel dekat Thailand. Padahal sebelah je. Kedah, lepas tu Thailand. Sebelah je. Jarak dah 1 kilometer je. Tidur sebelah tapi dia kata breakfast pukul 8. Pukul 8 dia orang lah. Pukul 8 dia orang. Pukul 8 kita. So, saya pun pergi dah pukul 8. Tak ada apa-apa pun. Rupa-rupanya waktu dia orang lewat sejam. Lewat sejam. Maksudnya pukul berapa kita baru pukul 8 dia orang. Dia orang lewat sejam. Maksudnya pukul 9 kita baru ada orang pukul 8. Sama juga kalau kita pergi Indonesia. Saya ada pergi Jakarta. Pergi Jakarta, dia orang cepat sejam. Cepat sejam. Sampai jam saya pukul 11. Dia orang pukul 10. Kita dah mengantuk nak tidur. Dia orang belum. Nampak? Itu beza waktu. Makin kita ke atas, makin waktu kita makin waktu diorang makin lambat. Makin kita ke bawah, maksudnya Indonesia, Australia, Singapura, waktu tu makin cepat. Atas lambat, ke bawah cepat. Maksudnya kalau ke atas contohnya Thailand, Vietnam. Okey? Sebab nanti kalau kita salah waktu tu yang menyebabkan kita sampai situ je telik. Alright. Okey, berapakah beza masa? Macam mana kita tolak? Okey, kita tolak 21. Ni jam, ni minit. Okey, nampak? Saya suka tolak buat divider macam tu. Tengah-tengah tu. So tolak 13. Okey. 11 tolak 3 berapa? Tengok, kalau saya kena rotan dah ni. Mak ayah saya dah rotan. 11 tolak 3 berapa? 11 tolak 3. 8. Berapa jam beza masa dia? 8 jam. Beza masa Malaysia dengan England. England negara di mana beradanya Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham, apa lagi? Pasukan-pasukan macam itulah berada di England. Nama England adalah England. Dia ada Britain, ada Scotland. Scotland yang ada LAND belakang dia. England dengan Scotland dia dalam Britain. Susah nak faham, tak payah. Okey, pukul berapakah waktu di Malaysia
Jika waktu di England ialah 8.15 PM. Okay. So Malaysia, waktu dia kurang ke bertambah pada England? Tengok ni. Kurang kan? England besar kan? Bermaksud kalau dia bagi England 8.15 PM, maksudnya kalau kita nak cari Malaysia, kita kena tambah ke tolak? Tolak, sebab waktu Malaysia kurang daripada England. So 8.15 PM dalam sistem 24 jam pukul berapa? Pukul 8 pukul apa? 24 jam. 20.15. Kita tahu ni masa. Tolakkan dengan 8 jam. Kita nak cari. Diorang dah pukul 8 malam. Kita pukul berapa? Okey. So 15. Okey, ni ambil 10 tolak 8 berapa? 2. 1, 12, 15. Tengah hari. Waktu ni korang dekat sekolah. Katalah mak ayah pergi England, telefon. Tak adalah orang kat, sebab korang pergi sekolah. Kan? Sebab tu kena tahu beza waktu. Kalau tidak, tak tahu. Bila tak tahu, contoh WhatsApp, tak balas-balas. Rupanya dekat sekolah. Ataupun WhatsApp, dia orang kat England pukul 7 pagi, dah bangun lah kan. WhatsApp, kau ingat ke kat Malaysia 7 pagi? Tapi korang tengah tidur. Okay. Okay, Encik Zaini, umur Encik Zaini 4 dekad 3 tahun. 4 dekad tadi berapa tahun? 1 dekad berapa tahun? 10. 4 dekad 40. Jadi umur dia 43 tahun. Okey, hitungkan umur Encik Zaini jika isterinya 7 tahun 4 bulan lebih muda daripada Encik Zaini. Kalau lebih muda tambah ke tolak? Kalau muda tambah ke tolak? Tolak lah, mestilah umur dia kurang kan. Okey, macam mana kita tolak? Umur, tahun, lepas tu hari. Tahun, bulan. Okey, umur Encik Zaini 43 tahun, tolakkan beza dia iaitu 7 tahun 4 bulan. Okey. Ambil 3 tinggal 2 kan. Kalau kita ambil 1 tahun, dia jadi berapa bulan? 12. 12 tolak 4 berapa? 8. Ambil 1 daripada ni, tinggal 12. 12 tolak 7? 5. Weh, lambatnya. So, umur isteri Encik Zaini adalah 35 tahun 8 bulan. Okey, berapakah jumlah umur Encik Zaini dan isterinya dalam dekad, tahun dan bulan? Allah, banyak betul diminta ya. Over. Okey. So, tak apa, kena buatlah juga. Tapi kita buatlah tahun dengan bulan sebab kita ada tahun dengan bulan je kan. Okey, tadi Encik Zaini 43 tahun. Isterinya 35 tahun 8 bulan kan. Okay, 8 tu biar. 3 tambah 5? 8 lah, lambat. 4 tambah 3? 7. Okey, 78 tahun. Tengok macam mana saya tukar kepada dekad. Tengok. 78 tahun 8 bulan. Tak ada dekad kat situ kan? Ni, macam mana tahu dekad ni? 7 ni, nombor yang depan sekali, dia jadi dekad. 7 dekad 8 tahun 8 bulan. Okey?
Sebab tu belajar masa ni kita kena belajar betul-betul. Sebab Allah dah bagi dalam Al-Quran surah berkaitan dengan masa kan. Wal as, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kegerian. Kenapa manusia tu berada dalam kegerian? Sebab dia membazir masa. Kan? Balik sekolah pagi, patutnya kalau ada pergi sekolah, buat kerja sekolah ni tak. Mentang-mentang mak ayah telefon, ada pergi kerja, main handphone. Kan? Anak saya tak boleh, hari minggu je boleh pegang handphone. Boleh, tetap bagi pegang handphone tapi hari minggu saja. Ada orang lagi dahsyat, hari biasa tak boleh tengok TV. TV hari Isnin hingga Jumaat disimpan dalam kotak. Sabtu Ahad dia keluarkan balik. Kalau dengan teacher tak adalah. Dengan teacher hari Jumaat, Sabtu dengan Ahad, maksudnya boleh tengok, maksudnya tidur depan TV. Tidur depan TV ramai-ramai. Sebab nak bagi tengok TV, tengok apa puas. Tengok TV apa puas, betul lah. Sebab hari Minggu. Bolehlah sebab korang bersekolah nanti penat. Kan kalau tiap malam ni penat lah. Sebab itulah kalau hari tuition, sebab tu saya tak buat tuition 2 kali datang. Saya buat 1 kali datang, 1 online. Kalau saya buat 2 kali datang, nanti korang nak buat kerja sekolah lagi. Kan? Sebab tu masa kat sekolah, bila ada kerja sekolah, waktu cikgu tak masuk, buat kerja sekolah siap-siap. Buat sikit-sikit kan. Siap-siap. Tentang tak sempat balik rumah dah siap dari sekolah. Jadi tak ada lagi sekolah. Nampak? Macam anak saya dia dah buat dah kat sekolah. Tinggal balik rumah, sengaja cek je. Sebab cikgu tak masuk, cikgu lambat. Takkan cikgu sampai kelas cepat kan. Kalau cikgu lambat masa tu kita cek. Ataupun cikgu tak masuk langsung. Ataupun korang ni tak pergi rehat langsung. Pergi ke rehat. Ada orang dia tak pergi rehat sebab dia kata makanan kat kantin tak sedap. Betul tak? Tak betul, sedap. Jarang pergi. Saya dulu masa sekolah rendah langsung tak pergi kantin sebab saya pengawas. Makan kat kantin tak pergilah kantin tapi tak makan. Pergi kantin sebab kena jaga. Kan, susahlah aku jadi pengawas kan. Kena jaga kantin, takut kantin roboh. Lepas tu pagi datang awal, kena jaga pintu pagar, takut pagar roboh. Lepas tu kalau perhimpunan, kena jaga yang tiang bendera, takut tiang bendera tumbang. Betul? Betul siapa jadi pengawas? Betul betul. Takut tumbang. Kalau jaga kelas, takut meja patah. Kelas roboh. Betul Lepas tu sekolah menengah saya tak nak lah jadi pengawas walaupun saya disuruh jadi tak nak. Sebab tak nak lah jaga-jaga takut roboh tak roboh pun. So nak jadi pengawas kena pandai lah. Sekolah menengah saya tak nak lah. Sebab saya nak jadi pengganas. Pengawas awalnya pengganas lah. Kan? Jadi saya boleh buat jahat sepanjang masa. Datang lambat kan. Rambut panjang tapi tak baik dia nak ikut. Okey. Yelah maksudnya tak jadi pengawas tak boleh. Tak payahlah tahu awal kan. Pengawas kena tahu awal, kena pagar takut pagar roboh kan. Kena jaga kantin, takut kantin makanan habis cepat kan. Tak nak lah. So, jangan tak. Okay. Saya dah terlewat tapi sepandai. Tapi tak ada hal lah. Alright. Okay. Tapi tak elok. Alright. Okay. Menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh 2 jenis pengangkutan air untuk perjalanan dari R ke S. Itu boat. Satu naik kapal layar. Pergi Langkawi. Cubalah naik kapal layar. Kalau pergi Langkawi dari JT Kuala Perlis tu 2 jam tak salah. Ke sejam setengah saya tak ingat. 2 jam ke 2 jam setengah saya tak ingat. Cuba naik kapal layar. Kenapa kapal layar? Sebab kapal layar tu dia bergantung kepada angin sahaja.
Angin. Dia tak ada kayuh-kayuh pun, tak ada macam sampan, tak ada. Dia angin saja. Bila nak sampai okey. Okey, so cari tempoh masa pelayaran bagi kapal A dan kapal beza. So, macam saja tadi, hari dengan jam. So, yang banyaklah duduk atas lah kan, yang banyak duduk bawah. Nanti sekolah menengah, korang akan buat yang sikit tolak yang banyak. Okey, ambil 1 jam. 1 jam, 1 hari berapa jam? 24 kan? Tulis 24 kat atas ni. 24 tambah 2 berapa? 26 kan? 6 tolak 3? 3, 23 kan? 2 tolak 1? 1. So, beza tempoh dia adalah 1 hari 23 jam. Memanglah kan? Tapi sekarang pun ada orang dia berbasikal dari utara ke selatan ada. Tapi ambil masa lah. Kan berhari-hari dalamnya. Okey, berikan jawapan dalam jam. 1 hari tadi berapa jam? 24. Dia bagi 23 kan? So 24 tambah 23 berapa? 47 jam. Okey. Ha. 3 dekad. Nak kena tukar dulu kepada apa tahun. Okey. 3 dekad 30 tahun, betul? Betul? Nanti maksudnya 37 tahun totalnya. Jadi 37 tahun. Sebenarnya nak tukar pada tahun, buang je dekad. Jadilah 37 tahun. Tak payah kira. Mesti korang darah 10 kan? Tak payah. Buang je dekad. Jadilah 37 tahun. Senang je. Encik Musa mulakan perniagaan tu semasa dia umur 25 tahun. Umur dia sekarang berapa? Alamak. 37 tahun. Tambahkan dengan 25 tahun. 7 tambah 5 berapa? Yang kat rumah diam ya. 12. 1 tambah 3? 4. 4 tambah 2? 62 tahun dah umur dia. Okey. Kalau 60 tahun, dah kita panggil warga emas. Okey. Okey, nanti hari Jumaat nanti kita sambung lagi sampai nombor 7 Okey, terima kasih semua. Bye.